Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So, dah lama betul kita tak review peranti daripada Huawei kan. Aku rasa last kali kita buat Mate 40 Pro yang lepas in term of telefon lah. Jadi atas meja hari ni, kita adanya another penawaran terbaru daripada Huawei, iaitu Huawei Nova 8. Di mana ia bakal ditawarkan dekat pasaran Malaysia sekitar RM1,899 dan dia punya kelas ataupun segmentation ni kita boleh katakan sekitar mid-range premium punya segmen macam tu lah. Dan aku dah gunakan peranti ni lebih kurang 2 minggu plus as my main daily driver actually. Aku masukkan SIM card aku dekat dalam ni, aku install WhatsApp aku semua dekat dalam ni. So dalam video kali ni, aku buat combo lah aku buat unboxing plus review aku berkenaan dengan Huawei Nova 8 ni. Jadi tanpa lagi masa lagi, let's check it out. So, tak nak cerita banyak, jom kita unbox dulu So basically kotak dia macam ni. Kalau korang boleh nampak, Nova, Huawei Nova 8. So mungkin agak silau sikit, tapi macam ni lebih kurang. Dia ada macam rainbow wish punya effect. Dan untuk Nova 8 ni dia menggunakan Kirin 820E dengan tetapannya 8128. Alright. Okay, so kotak dia macam ni. So again, dia punya detail dekat belakang ni. Dan aku punya ni adalah berwarnakan blush gold. Dia punya main colour dia lah. Warna-warna macam gold, purple ke rainbowan macam tu. Alright, jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dekat dalam ada phone itself. Kita letak tepi dahulu. Ada another pair of kotak. Ada dekat dalam ni SIM je tertus. Alright, so of course dekat dalam ni kita akan ada casing. Dan so far unit aku ni aku tak dapat dia punya manual yang kita biasa takkan baca tu. Hanya dapat casing saja. Full covered punya casing. Alright, kalau boleh nampak kat sini. Lepas tu kat dalam korang akan dapat dia punya kabel. Ini adalah Type A kepada Type C macam tu. Alright. Lepas tu kat bawah ni terdapatnya dia punya adapter pengecasan. Ini adalah 66 watt supercharge by Huawei lah. Alright, of course. Alright, Type A ada warna orange dekat dalam tu. So itu saja dalam kotak. So aku nak boot up phone ni. Nanti aku akan sambung kepada ulasan aku berkenaan dengan Huawei Nova 8 ni. Korang stay tune kejap. Okay guys, so phone pun dah aku boot up kan. Jadi first thing first, kalau korang nampak dia ada AOD dekat sini. Sebab apa? Dia menggunakan OLED punya panel. Dan dia ada in-display fingerprint. Which is both aku boleh katakan agak okay. Alright, laju, pantas dan responsif lah. So bila mana kita unlock je, korang akan nampak ini adalah dia punya operating system, iaitu MIUI 12. So macam semua orang tahu, Huawei sekian lama memang ada isu sikit dengan US. So tak ada GMS. So sekarang diorang memfokuskan kepada HMS lah, Huawei Mobile Services, which is aku akan cerita in depth dekat another video nanti. Tetapi apa aku boleh katakan, so far dia punya aplikasi dekat dalam Huawei Apps Gallery ni getting better. Banyak aplikasi-aplikasi penting dah mula ada dekat dalam ni. Dan anda kata kalau korang tak jumpa aplikasi tersebut dekat Apps Gallery, korang still lagi boleh gunakan dia punya pattern search. So siapa yang pernah pakai Huawei, yang sedang pakai Huawei Honor, korang mesti tahu ini adalah korang punya jalan penyelesaian ni lah, HMS tersebut. Alright, so dari segi dia punya OS tak ada masalah. Typical MIUI, aku tak ada nak complain sangat. So far smooth and silky. Dan satu benda yang aku suka adalah dia punya notification yang baru. Kalau korang boleh nampak kan, dia ala-ala macam iPhone-ish ataupun MIUI. Dia ada two separate punya notification. Korang tarik belah kanan, dia akan pergi macam shortcut punya setting kat sini. Korang tarik belah kiri, dia akan pergi kepada notification punya shades lah. Alright, dan so far aku suka dekat sini. Korang nampak dia punya design ni bagi aku a bit better compared to MIUI yang ada pada Xiaomi lah. Alright, now dari segi paparan dia, kalau korang nampak, ini adalah paparan untuk Nova 8 ini, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.57 inci, OLED display Full HD Plus dengan kadar segar semula 90Hz, dan dia juga support untuk HDR10 plus dia mempunyai 1 billion punya color. Dan dia juga adalah jenis curve display. Kalau korang boleh nampak, dia adalah jenis curve display. Alright, dan aku suka dia punya implementation dari segi design dia. Kalau korang boleh nampak, dia punya design atas dan bawah adalah memang aku boleh katakan symmetrical lah. So dekat situ nampak kekemasan dia. Dan dekat sini terdapatnya selfie camera card hole dekat tengah-tengah 32 megapixel. So far dari segi dia punya paparan dia, nothing much to be complain. Dia punya responsive tu minimum requirement lah, 90Hz. So far okay lah. Bila mana korang nak scrolling, everything adalah okay. Color reproduction aku boleh katakan dia tak se-saturated, se-vibrant kebanyakan OLED ataupun AMOLED. Tetapi ia adalah lebih bagus daripada IPS. Tetapi taklah se-saturated macam Samsung punya panel. Tetapi aku tak tahu, daripada dulu bila aku pakai peranti Huawei, dia punya panel and camera, nanti kita akan cerita lebih lanjut, dua part ini dia ada dia punya color sign di sini tau. Yang bila mana korang tengok,
ini adalah Huawei punya panel, ini adalah Huawei punya kamera. Tetapi so far dekat mata aku, dia adalah eye pleasing punya experience lah. So dari segi dia punya button-button semua dekat sebelah sini. Kat sebelah sini terdapatnya, belah kanan terdapatnya boleh roll ke up and down, dan dekat sebelah bawah ni terdapatnya dia punya on off button. Dekat sebelah sini kosong saja. Dekat bahagian atas korang akan dapat dia punya SIM card tray, di mana SIM card tray dia mempunyai dua SIM slot saja. Dua-dua adalah untuk SIM card, korang tak boleh expandable memory. So dekat sini terdapatnya mikrofon. Dekat bawah sebelah sini terdapatnya dia punya single bottom firing speaker. Secara duka citanya lah, dia tak ada stereo speaker. Port pengecasan jenis Type-C, again 66 watt tadi, dan juga dia punya another speaker. So dekat belakang, ini adalah benda yang paling aku suka tentang Huawei Nova 8 ni, di mana ini adalah berwarna blush gold. Tapi I believe kalau korang cari macam mana gold dia, dia punya warna ni lebih ke purplean rainbow macam tu. Tapi so far warna dia ni macam aku boleh kata cantik. Kat sini ada Nova punya emblem Huawei, dan dia punya kamera cutout dia lah, kamera bump dia ni memang special lah. Tak begitu tebal, taklah begitu provokasi, tapi lain daripada lain lah. Dekat situ terdapatnya quad kamera. Kamera utama 64 megapixel, kamera kedua ultra wide 8 megapixel, kamera ketiga dan keempat adalah masing-masing 2 megapixel, depth dan juga makro. Nanti kita akan cerita dekat bahagian kamera. Overall, one thing benda yang memang impress dan wow aku bila mana aku first hands on phone ni masa mula-mula 2 minggu lepas adalah dari segi kenipisan dan keringanan telefon ini. Di mana dia mempunyai kenipisan 1.64mm saja dengan berat sekitar 169 gram saja. Membuatkan pengalaman dekat tangan memang terasa dia punya lebar tu sedap, tetapi nipis in a good way tau. Tetapi of course kenipisan ni ada timbal balik dari segi kapasiti bateri, di mana untuk Huawei Nova 8 ni baterinya hanya sekitar 3800 mAh saja. Walau bagaimanapun, walaupun bateri dia ni tak sebesar kebanyakan mid-range pada tahun ini dan tahun lepas, suka untuk aku nyatakan bahawa surprisingly, aku tak tahu apa yang dibuat, aku boleh pakai phone ni throughout the day, tak ada masalah. Serius, memang tak ada masalah. Dan plus kalau anda kata tiba-tiba bateri nak habis, korang boleh charge guna 66 watt tu. Dia punya bateri pun tak besar. Dia punya pengecasan tu aku boleh katakan sekitar 20 minit dah penuh. Memang cepat gila lah. So now bercerita pasal kamera, aku dah sediakan sampel-sampel dia semua. Jadi korang tengok sampel-sampel dia ni lah. Okay guys, so ini adalah rakaman kamera hadapan untuk Huawei Nova 8, di mana dia boleh merekod sampai 1080p 30fps sahaja. So bagaimana dari segi dia punya exposure, everything, audio okey tak okey. Sekarang adalah lebih kurang pukul 3 petang, agak terik. So coloring semua macam mana, okey ke tak okey. Ini adalah arm length aku. Dia bukanlah jenis type ultra wide punya selfie shooter, tapi so far so good lah. Jadi jom kita tengok sampel-sampel kamera belakang. So ini arah rakaman kamera belakang untuk Huawei Nova 8 ni, di mana dia mampu merekod sampai 4K 30fps sahaja. So far bagaimana dari segi dia punya color reproduction, dia punya details, dia punya kita boleh kata exposure dia okey tak okey. Sekarang pukul 3 petang macam tu. Jadi macam biasa kita akan test larian sikit. Jom. Alright, so satu larian yang agak panjang. So bagaimanakah hasilnya? Shaky dia, tak shaky ataupun normal shaky untuk 4K? Korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Now bercerita pula pasal audio. Bottom mono speaker, adakah okey tak okey? Of course semua orang nak stereo speaker, tetapi bagi aku speaker ni okey. Dan jom kita play satu dua lagu. Dan disebabkan dia tak ada JMS, dia tak ada YouTube punya apps lah, so korang kena buka menggunakan browser. Speaker wise aku boleh katakan bunyi dia sedap, berkualiti, well tuned, bass, treble semua nampak ada harmonis punya side.
Cumanya again, stereo speaker adalah satu welcome features lah, sebab kita dah tengok peranti-peranti bawah 700 semua dah ada stereo speaker. So bagi aku benda tu kita tak perlu nak bangkang lagi. Stereo speaker adalah kemestian. Now dari segi dia punya prestasi, how does Kirin 820e perform? So aku ada run out sedikit AnTuTu benchmarking. Sekejap aku tunjuk pada korang Di mana dari segi dia punya markah dia adalah sekitar 385,800. Macam tu maksudnya dia punya level tu memang level-level mid-range, tetapi bukanlah mid-range macam Redmi 10, Redmi Note 10. Dia adalah mid-range macam Snapdragon 765 macam tu dah. Mid-range premium punya level macam tu. Di mana dari segi gaming untuk PUBG dia boleh mendapatkan setting smooth airstream dan juga HDR Ultra. Manakala untuk Mobile Legends, surprisingly dia boleh dapatkan Ultra grafik dengan HFR, dengan HD mode boleh on sekali lah. Dan bagi siapa yang concern tentang Genshin Impact, so far pada penggunaan aku tak berjaya memainkan Genshin Impact pada peranti ini. Aku install through Battle Search, berjaya install, lepas tu bila dah masuk dekat dalam game tu dia loading kan untuk install another data dalam berapa gig macam tu kan. After that bila aku nak masuk je dia macam tendang balik ke depan tau. Jadi dia keep repeating like that. So far aku tak berjaya nak memainkan Genshin Impact dekat peranti ni. Tapi I believe kalau boleh main, dia adalah tak boleh lah nak main smooth sangat. Sebab apa? Pada kadar-kadar 300,000 punya markah AnTuTu ni, dia mungkin boleh main pada low grafik untuk smooth. Tapi kalau korang nak grafik yang lebih cantik, mungkin dia akan hiccup dekat mana-mana jugalah. Tetapi overall dari segi day to day tak ada masalah. Scrolling, buat media sosial, split screen, buat kerja, WhatsApp, everything memang tak ada masalah. Dari segi GMS, HMS, benda aku dah cakap pada awal tadi. So far, bagi orang yang memang pakai Huawei dalam 2 tahun kebelakangan ni, aku rasa korang dah jumpa jalan kot untuk menggunakan tanpa relying on GMS. Tapi bagi orang-orang yang mungkin baru nak berjinak-jinak, nak try, mungkin korang patut buat research dulu lah. Bukan nak kata jangan beli, tapi better buat research dulu supaya tak muncul posting-posting dekat Facebook nanti macam saya baru beli Huawei Nova 8 ni, kenapa tak boleh nak install Play Store supaya tak muncul soalan-soalan macam tu tau. Sebab apa? Huawei GMS, HMS punya isu ni dah sekian lama lah. Should be bila beli peranti Huawei ni korang dah sedia maklum apa yang boleh, apa yang tak boleh. Alright. So guys, apa aku boleh katakan, for the price RM1,899, kalau kita letak tepi despite of the ketiadaan GMS, dia memakai HMS, apa aku boleh katakan dari segi penawaran skrin, kamera, dari segi dia punya build quality, aku boleh katakan senang nak justify, tetapi ada setempat yang membuatkan aku macam kenapa dia bagi mono speaker macam tu tau. Kalau anda kata part itu tidak di-compromise, mungkin dia memberikan stereo speaker, aku boleh katakan for the hardware itself, ini adalah sebuah peranti yang well built, berkualiti, menarik, cantik, handsome, kacak bergaya macam itulah kan. Despite of again tak ada GMS lah. Alright. So again, kalau anda kata korang nak dapatkan link, aku letak dekat bawah semua. Dan kalau anda kata korang nak in-depth review berkenaan dengan how to use this Nova 8 tanpa GMS dengan menggunakan ataupun rely pada HMS, Huawei Mobile Services, mungkin aku akan buat another separate video macam HMS punya in-depth pada 2021 ni. Korang stay tune je. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.